Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu alaina ar-rahmata wal barakat. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad bi afdalis salawati wa azkat taslimat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, summa amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Abrar, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi Allah memilih kita untuk membuktikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dengan penuh ketaatan kefarduan fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita duduk bersimpuh bersela merendah diri dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata la tad'u ajnihatahum li talibil ilmi ridan bima sana'a. Sesungguhnya para malaikat menaungi para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka, memberi isyarat mereka redha kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling degil, angkuh, sombong dengan Al-Quranul Karim, maka dijanjikan oleh Allah bagi mereka itu kehidupan yang sempit, susah atas dunia ini, tidak tenang. Dan akan dibangkit, kata Allah, mereka yang tidak mahu ikut Quran pada hari kiamat, mereka akan dibangkit dalam keadaan buta. Lalu mereka yang dibangkit dalam keadaan buta ini bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta wahai Tuhan? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu kami atas dunia celek, boleh tengok, molek-molek ada, kenapa hari ini buta wahai Tuhan? Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini balasan kerana kamu saat atas dunia dulu kami datangkan ayat-ayat Al-Quran, kamu tak mau dengar. Datangkan orang yang mengajar ayat suci Al-Quran, yang mengajar hadis-hadis Nabi, kamu sombong, tak mau dengar. Wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah, hari ini giliran kami pula untuk lupakan kamu, tak mau dengar rintihan kamu, sombong dengan kamu, ini giliran aku pula, kata Allah Ta'ala. Maka buta menjadi tanda Allah murka pada hari kiamat, dibangkit dalam keadaan buta. Maka Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan pada malam ini
kita digolongkan dari kalangan mereka yang taat dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis ilmu, hadirnya saya, hadirnya tuan-tuan menjadi tanda syukurnya kita kepada nikmat Allah yang terlalu banyak untuk kita semua. Malam ni saya nak sebut tentang sepotong kalimah hukama. Bukan ayat Quran, bukan hadis, kalam ulama. Cuma akan disyarahkan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, dalam satu kitab yang dipanggil Al-Munabbihat, amaran. Al-Munabbihat ni mana amaran. Kalau tempat kita jalan comel, tiba-tiba ada lubang, orang akan letak signboard awas. Maka negara Arab dia tak tulis awas, itu tambih. Tambih tu mana awas lah, amaran. Lubang depan jangan laju pun tula. Boleh sakit kalau laju macam sama, macam tula. Slow sikit. Munabbihat maknanya mustaq daripada kalimah tambih. Beberapa perkara yang patut jadi awasan, perkara yang patut manusia jadikan ianya amaran. Alal isti'dad li yaumil ma'ad, bagi mereka yang bersedia untuk berhadapan dengan hari al-ma'ad, pulang kembali kepada Allah, hari kiamat. Kitab ni panjang, saya tertarik nak kongsi satu kalam yang dinakalkan oleh tuan pengarang, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata dalam kitab ni, asyrata khisalin, ada 10 golongan, yabghaduhumullah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni hak ni pun padang lah. Hak ni padang lah. Lokan nak cakap 10 je, 10 tu ustaz, ada apa? Kena molek dak dah masa malam ni. Bab ni pun apa dah. Kata tuan pengarang, ada 10 jenis manusia. Biasa kita dengar golongan dikasihi Allah, golongan disayangi Allah, golongan yang dikasihi oleh Nabi. Malam ni kita nak sebut golongan yang paling dibenci oleh Allah. Untuk tengok adakah kita tergolong dari kalangan 10 golongan ini, bukan nak tengok orang lain. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, antara 10 golongan yang Allah benci, yang pertama al-bukhlu minal aghniya, sifat kedekut dari kalangan orang-orang kaya. Wal kibru minal fuqara, sifat sombong dari orang miskin. Wat tama'u minal ulama, tamak dari kalangan ulama. Qillatul haya minan nisa, yang keempat sedikit malu dari kalangan orang perempuan. Yang kelima hubbud dunya minasyuyukh, terlampau kasih pada dunia dari kalangan orang-orang tua. Yang keenam wal kasalu minasyubban, malas dari kalangan orang-orang muda. Wal jur'u minas sultan, yang seterusnya sifat zalim dari kalangan pemerintah. Yang seterusnya wal jubnu minal ghuzzat, sifat penakut dari kalangan pejuang-pejuang. Yang kedua paling akhir wal ajabu minaz zuhad, sifat ujub dari kalangan mereka yang zuhud. Paling akhir sekali kata Tuan Imam, warriya'u minal ubbad, riak dari kalangan orang yang kuat ibadat. 10 ni kita akan sebut satu persatu. Yang pertama kata Tuan Syekh, sifat yang paling dibenci. Beci, paling beci lain. Besar, paling besar lain. Kecil, paling kecil lain. Besar, banyak barang besar, tapi barang paling besar, zat paling besar Allah Ta'ala.
Sebab tu kita sebutlah semayang Allahu Akbar. Tak sah kita tukar Allahu Kabir, tak sah. Maknanya besar juga. Tapi yang kena sebut Allahu Akbar. Bahkan menjadi wajib kita sebut Allahu Akbar dalam semayang, iaitu takbiratul ihram. Walaupun takbir lain itu sunat pula, sunat hay'ah, tapi ada satu takbir dia jadi ruknun min arkanis salah, salah satu rukun daripada rukun-rukun semayang, tinggal dia tak pakai habis lain, iaitu takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa yang haruh sebelum daripada itu. Minum air boleh, makan nasi boleh, setuh bini boleh, peluk boleh, cium boleh, tapi Allahu Akbar, akad takbiratul ihram haram habis dah. Minum air tak boleh, makan tak boleh. Sebab tu kita panggil takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram, ulama kata Allahu Akbar, akbar tak boleh, kabir tak boleh. Walaupun makna lebih kurang, tapi ulama suruh letak juga akbar dengan lafaz ismu tafdil. Kabir besar, akbar maha besar, lain. Saghir kecil, asghar maha kecil, yang paling kecil. Jamil comel, ajmal paling comel, lain. Malam ni kita bukan nak cakap 10 perkara Allah benci, 10 perkara Allah paling benci. Beza ni. Allah benci banyak, 10 perkara ni Allah paling benci. Yang pertama, kata al-Imam, al-bukhlu minal aghniya, sifat bakhil, sifat kedekut dari kalangan orang-orang kaya. Orang miskin Allah benci tak kedekut? Benci juga. Allah tak berahi kedekut ni miskin ke kaya sama je. Kedekut tu Allah tak berahi. Tapi malam ni kita nak sebut yang paling Allah tak berahi orang kaya yang kedekut. Orang miskin kedekut mungkin dia mikir 2 kali. Pitih tinggal 5 riyal, kan sedekah nak beli susu anak mana? Mikir 2 kali. Orang kaya pitih banyak, kedekut macam, maka terlebih Allah benci. Maka sifat kedekut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Sifat kedekut ni akan menjauhkan manusia daripada Allah, dekatkan manusia, jauhkan manusia daripada manusia sendiri, manusia tak berahi ke dia, dan dekatkan mereka dengan api neraka. Ni sifat kedekut. Dalilnya Allah sebut dalam Quran, la tahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu wahai orang yang kedekut menyangka piti hak musibah tu baik bagi kamu. Piti hak kita usaha tu dengan cara yang halal, kita kena belanja. Belanja. Ada sebahagian sipang, ada sebahagian kena sedekah. Tiba-tiba kedekut, belanja dok sedekah pun dok sipang je. Ini sifat orang kedekut. Allah tempelak lama dah dalam Quran, alhaakumut takasur. Betul tak? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang bersifat kupu, pitih je sipang je. Bukan sedekah masjid, anak bini budak belanja, kedekut pahit. Dulu dia lah gaji 1,000, pas naik, Lepas ni tak kerja dengan orang dah, nega pendapatan 8,000, orang dekat tu pakai kedekut pahit. Ni tak sebut kedekut sedekah lagi ni, tak sebut kedekut dengan tabung sejik lagi. Faham tak? Ni kedekut dengan anak bini ni, baju raya 10 tahun kali baru tukar, kedekut nak apa ni tuan-tuan sekalian. Allah tempelak mereka ni celaka di sisi Allah. Hatta zurtumul maqabir, menyesal bila orang akad usung nak pergi kubur lagi, masa tu baru nyesal. Allah nyesalnya piti banyak-banyak sipang nak mana? Pak sipang lah anak labeng tu nak mana? Kena molek anak baluh habis kerana harta yang kita tinggal.
Simpan dalam bank, orang balah lagi. Simpan dalam poket, dak sedekah beli makan jadi tahi. Betul tak tuan-tuan? Ada senyap ke? Hak makan jadi tahi. Hak beli barang apa nama susu ni lah. Ada susu hak sedekah tu tuan-tuan. Dan sedekah antara paling afdal adalah kepada al-aqarib, orang paling dekat, isteri, anak-anak. Surah sedekah pula ke bini dak anjing sedekah ataupun belanja nafkah. Kasut tu dari mula-mula nikah leni kat ngedawa kasut bini. Tok lelaki kerkuk nak mampu. Nah, nak khabar ni contoh sifat al-bukhlu. Jadi tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, la tahsabannal ladzina yabkhalun. Orang kerkuk. Jangan kamu sangka, la tahsabanna. Jangan kamu sangka, jangan perasanlah, Tuhan kata. Jangan sangka orang kerkuk ni. Apa yang Allah beri pada kamu, musipan kerkuk itu baik bagi kamu. Bal huwa syarrul lahum. Allah kata itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah kata harta yang dia kerkuk atas dunia, hari kiamat akan lilik tengkoknya. Dalam hadis Nabi kata jadi ular lilik tengkok. Yang lilik itu adalah harta yang dia kerkuk atas dunia. Anak bini kerkuk, adik-beradik kerkuk, kawan-kawan kerkuk, mari masjid surah kerkuk, lalu tabung dak buat tidur senyum. Tak? Tabung lalu dak buat tidur senyum. Buat apa? Sebab dia kata senyum sedekah kok. Dak buat tidur. Tabung lalu buat tidur. Buat tidur. Orang sebelah kata tidur kita mana selamat puluh ya. Dak tidur senyum. Tabung lalu dia senyum. Dia kata senyum tu sedekah. Tabung tak mau senyum. Tabung nak pitih. Mana? Senyum ni kau orang. Buat sesuatu biar kena pada tempat. Kita duduklah tandas, kita senyum ke dinding, tu pun salah dah. Kerana tak kena pada tempat. Maka tuan-tuan, kerkuk ini sifat yang Allah sangat murka. Jadi jangan kerkuk. Orang kerkuk tak akan kaya, orang kerkuk tak akan lapang, orang kerkuk tak akan ditambah rezekinya oleh Allah. Yang ditambah rezekinya oleh Allah orang yang pemurah. Kata Nabi Ar-Rahimun, orang yang pemurah dengan manusia, dengan binatang, yarhamuhumur rahman, akan dimurahi dia ni, mereka ni oleh Allah yang maha pemurah. Irhamu man fil ardi, pemurahlah kamu dengan sesama makhluk atas dunia, maka kamu yarhamkum man fis sama, Allah kerajaan yang berada di langit akan murah dengan kita semua, tuan-tuan sekalian. Itu sifat paling Allah benci yang pertama, orang kaya yang kedekut. Jadi ini bukti nak beritahu pemurah tak nanti kaya, kedekut tak nanti miskin. Ada orang bapa mula ni tak nampak mana dah surah, sibuk menega, dia kata nak pupu pitih, nak sedekah. Tuan-tuan, sedekah tak nanti kaya. Adapun kita jawab begini, aku nak kupu pitih untuk lebih beri sedekah. Dulu sedekah dah, nega kuat ni untuk beri lebih. Tu betul. Dulu sedekah, jadi nega lebih ni nak beri lebih lagi. Tu betul. Tapi kalau nak nanti kaya baru nak beri sedekah, tu pelawak, tuan-tuan sekalian. Qarun, nak kenal Qarun? Siapa ni orang panggil harta karun, harta karun. Bukan harta karun, harta Qarun. Karun. Itu lain, tuan-tuan sekalian. Qarun asalnya tak kaya, minta Nabi Allah Musa doakan dia jadi kaya. Nabi doanya mustajab. Bila Nabi Musa doa jadi kaya sungguh, akhir sekali lupa diri.
Bukan saja kedekut, tuan-tuan, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nak khabar pemurah dak nanti kaya. Ada orang miskin murah, ada. Dah kedekut dak nanti miskin, ada juga orang kaya ya kedekut. Dah kena ingat amalan Allah beri pahala dak sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pahala Allah beri ikut qadar payah. Orang kaya sedekah RM10, orang miskin sedekah RM10 tak sama pahala. Nampak RM10 sama, pahala tak sama. Orang kaya sedekah RM10, orang miskin sedekah RM10 tak sama. Ya? Orang kaya kan dia boleh beri lebih lagi. Orang miskin mungkin dia tak ada pitih dah, tapi beri juga RM10. Sama macam orang kaya, pahalanya lebih di sisi Allah. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan, tu sifat pertama yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, wal kibru minal fuqara. Tadi kedekut dari kalangan orang kaya. Sifat yang kedua kata ulama, kata Al-Imam Ibn Hajar, sombong dari kalangan orang miskin. Sombong ni tak nanti kaya, tak nanti miskin. Allah benci belaka. Kerana sifat sombong hanya layak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu pakaian aku, tak layak dipakai oleh manusia. Jadi tuan-tuan, sombong Allah larang. Bahkan sombong ini bukan sahaja berdosa, dia menghapuskan amalan. Ada dosa kita buat sekadar dapat dosa. Tapi ada dosa kita buat dapat dosa sehar, Allah hapus amalan kebaikan, tu sehar lain. Jadi antara amalan yang Allah hapus dosa, hapus pahala, dapat pula dosa, bertindih tuan-tuan sekalian, itulah sombong. Bahaya sombong ni tuan-tuan, dia bapak segala kejahatan. Bapak segala kejahatan. Atas dunia ni hak jadi bapak sekali kepada kejahatan, siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun. Kemudian tantang dia bunyi. Setan. Setan. Tu. Bunyi tang. Ingat atas segi. Syaitan. Kita sebut Fir'aun, Qarun, Haman. Ini semua kemudian. Tuan-tuan, orang buat jahat dah. Hak jahat lagi, orang yang jadi pemula pada kejahatan, hak tu jahat lebih lagi. Yang memulakan kejahatan tu syaitan, iblis. Kita kata, "Dak ustaz, hak mula-mula jahat kali anak Nabi Adam, Qabil Habil, bunuh sama sendiri." Dak. Dia lepas tu. Yang memulakan syaitan, iblis. Apabila Allah memerintahkan dalam Quran kisah masyhur yang berulang kali kita dengar. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah buat Nabi Adam. Tuan-tuan, sebelum kita ada ni, tok moyang kita dulu ada, Nabi Adam. Sebab tu jangan mengaku orang lama lah. Aku lama dah hidup demu. Ingat tu ada lagi orang lama. Adapun umur itu diraihkan oleh Islam. Orang muda kena hormat orang lama kena sayang orang muda. Tapi sombong dengan lama, itu tak boleh. Kerana ada lagi orang lebih lama pada kita. Nombor satu sekali Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lama tuan-tuan, ada lagi hak lama ada dia. Yang menyebabkan bila Allah minta sujud pada Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala, is ni makna apa? Ketika itu, tiba-tiba. Lah keadaan tak ada apa-apa ni, molek duduklah syurga belaka ni, syaitan, iblis, malaikat, duduklah syurga belaka, tiba-tiba datang satu perintah. Itu maksud is. Wa is qulna, tak kala, tiba-tiba. Saat kami sebut, kata Allah Ta'ala, kami sebut lil malaikah, pada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu pada Adam. Makhluk yang baru Allah Ta'ala buat ni, yang akan dipilih jadi khalifah. Itulah kita tuan-tuan.
asal berasal kita tu. Allah kata usjudu li Adam fasajadu. Malaikat asalnya petika juga, bukan petika kerana degil, kerana layak. Malaikat kata apa tuan-tuan? Adakah mu nak buat atas dunia ni khalifah, makhluk yang berbunuh sesama sendiri, melakukan kerosakan atas muka dunia? Malaikat kata wa yasfikud dima, menumpahkan darah, melakukan kerosakan atas muka dunia. Malaikat petika, bukan petika kerana dok taat pada Tuhan, petika yang layak kerana memang kita gitu. Betul dok atas dunia ini hak jahat manusia, betul tak? Betul. Awak jahanam alam ini manusia. Malaikat kata takkan nak latih manusia. Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang mu tak tahu wahai malaikat. Sebab apa? Rupa-rupanya memang betul makhluk paling lebih sekali, walaqad karramna bani Adam, yang paling mulia, paling lebih anak Adam. Betul ramai makhluk yang lebih hebat, tapi makhluk yang ada akal, ada iman, lalu diuji nafsu. Siapa tuan-tuan? Tak ada lain tak bukan manusia. Malaikat baik tapi tak ada nafsu, nak habis baik. Syaitan tak boleh goda dia, dia tak ada nafsu. La yattasifuna bil anusah wala bizukurah. Malaikat tak ada lelaki, tak ada puan. La yakulun wala yashrabun, tak minum, tak makan, tak berak, tak kecing. Malaikat ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Dia mari sekadar jalan tugas dia. Israel cabut nyawa, dak buat benda lain, cabut nyawa dia. Jibril turun wahyu, hak lain tak buat, turun wahyu je. Tu malaikat. Tapi tuan-tuan, manusia ada nafsu. Ada nafsu nak kecing, nak berak, nak makan. Tiba-tiba lah keadaan begitu masih mampu taat pada Allah. Di sinilah kehebatan manusia. Hak jahat tu kita tak mau cerita lah. Hak baik ni masih boleh baik walaupun ada nafsu. Allah pilih manusia jadi khalifah. Dimuliakan kerana ada akal. Lebih kita duduk sini tuan-tuan, akal. Lebih kot lain kalau habis kita. Nafsu kuat menatang lagi. Lepas tu kita panggil nafsu kuda. Betul tak? Sebab binatang kuat lagi. Lumba lari kalau kita. Deria mata kalau kita dengan binatang. Deria dengar kalau kita dengan binatang. Kalah belaka. Menang ni akal. Allah pilih manusia. Lalu Allah kata pada malaikat, aku tahu benda mu tak tahu. Fasajadu. Lalu malaikat pun sujud dengan penuh taat pada Nabi Adam. Sujud habis ni. Fasajadu dengan lafaz jamak. Mereka semuanya sujud, tak terkecuali walaupun seorang. Lalu Allah kata illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak sujud. Yang asal berasa kuat sujud, yang asal berasa kita panggil iblis ni tuan-tuan, alaihi salam. Hari ni baru kita panggil laknatullah. Duduk kita panggil alaihi salam, dia sama macam malaikat duduk dalam syurga. Nak banding kita dengan iblis, jauh lah kita dengan iblis. Baik dia lah, kita mana masuk syurga lagi. Iblis bekas ahli syurga. Tapi tuan-tuan, dia mari satu penyakit, aba wastakbar, degil. Sebab apa? Berasa orang lama. Aku lama dah duduk dalam syurga. Mari-mari Adam baru hari ni buat, tiba-tiba suruh sujud pada dia. Patut dia sujud pada aku. Berasa orang lama. Wastakbar, lalu mari rasa sombong. Ni bahaya sombong. Tuan-tuan, kita hadap banyak ibadat. Saya lah tuan-tuan, wallahu alam, kita ni hadap banyak ibadat ni belum tentu selamat, kerana syaitan hak lebih banyak ibadat daripada kita. Terang-terang sudah kufur pada Allah. Kita jadi baik, jangan sombong lah. Boleh mari surah, jangan tengok orang dak hari surah belah mata je. Nabi suruh terik, bukan hina dia. Kita boleh mari dengar orang dak aje dengar, jangan hina. Mu ni ahli neraka mu ni. Jangan gaduh gitu. Ajak dia.
Kerana belum tentu masa akan datang kita istiqamah, dan belum tentu dia terus jahat. Dia mungkin lebih baik pada kita akan datang. Bukti syaitan, orang yang kuat ibadat, terlalu kuat ibadat. Syaitan ni bukan abid, syaitan digelar ubad yang lampau kuat ibadat. Tapi kerana sombong. Khalaqani min nar wa khalaqahu min tin. Aku dibuat pada api, Adam buat pada tanah, aku lebih hebat pada Adam. Mari berasa sombong. Allah kata wa kana minal kafirin. Mu kafir hari ni wahai syaitan, berambuh daripada syurga. Tuan-tuan, sombong dia tak habis situ. Sombong tak habis situ. Dia beranak perangai lain. Sebab tu kita kata boh segala kejahatan sombong ni. Beranak perangai lain, antaranya apa? Perangai kedua beranak hasad dengki. Aku lama-lama duduklah syurga, tiba-tiba kena berambuh. Hak baru mari, baru buat boleh duduk selena dalam syurga, maka mari hasad dengki. Syaitan minta pada Allah Ta'ala, fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Tuhan, panjangkanlah umur aku. Wahai Tuhan, panjangkanlah umur aku sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'athun. Allah kata apa? Qala innaka minal munzarin. Baiklah wahai syaitan, aku terima permintaanmu untuk panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Sebab tu syaitan tak mati pada hari ni. Tujuan dia apa? Tuan-tuan, dia tahu dah yang ahli neraka. Dia tahu dah kerja dia la ughwiyannakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Untuk menyesatkan seluruh manusia kecuali manusia yang ikhlas pada Allah. Orang jahat masuk cara jahat, baik masuk cara baik. Hak jahat jangan membayar. Asal gilah belajar, pergi dengar kat lipiti. Tak, pergi dengar kat boleh bantuan. Pergi dengar tak boleh benda pun. Sekir situ kamu. Ni syaitan kata dalam Quran. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Janjikan kemiskinan. Ni kerja syaitan. Tu hak jahat. Hak baik pula, hak baik, syaitan kata jangan pergi masjid, pergi macam. Nak apa dia masuk cara lain pula? Dia masuk, mu bagus kali dah kapung ni. Faham tak? Mu bagus kali orang lain tak pakai habis, kita pun berasa oh betul juga. Betul juga, jahanam habis amalan. Pandai syaitan masuk cara yang masing-masing. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Adam masuk tak pah, maka masuk kok bini dia suruh makan buah khuldi. Ini kerja syaitan, nak khabar lepas sombong lahir hasad dengki. Sebab tu hari ni kerana sombong tuan-tuan, rosak jahanam habis masyarakat kita. Dia memang ada, saya ada, tuan-tuan ada, memang tak boleh lari sombong ni. Allah letaklah diri kita, cuma guna pada tempat yang betul. Rendah diri, semua ada rendah diri, guna tempat yang betul. Sombong apa tujuan Allah beri kalau tak boleh guna? Ada tempat dia. Antaranya bila berhadapan dengan musuh Islam, jangan tunjuk rendah diri. Tak, Nabi minta sahabat yang telah tumbuh hubang, bila dalam medan perang Nabi minta color rambut jadi wanita mula. Itu nak tunjuk kesombongan, keizzahan. Ni rambut putih, cak wanita mula. Jangan musuh nampak, oh mudah kita lawan set-set tua. Bila cak wanita mula, ni awak-awak muda jadi takut sikit. Itu nak khabar guna pada tempat yang betul. Nabi pakai kuda warna merah, kuda paling mahal zaman Nabi SAW, nak tunjuk pejuang Islam tak kopeh. Itu keizzahan. Ni ustaz mesti pakai basikal ustaz. Kalau boleh basikal tayar tak ada depan. Erek 5 minit, naik 5 minit, erek 10 jam. Kalau gitu, kalau boleh, hina yang awak kerja agama. Di sana mesti ada keizzahan. Apa tujuan Nabi minta Islamkan salah seorang daripada dua Umar untuk dapat keizzahan, kesombongan itu. Nabi ubah akidah Umar. Nabi dah ubah perangai Umar tu, dah ubah akidah, ubah. Samsing Umar Nabi dah ubah.
khairukum fil jahiliyah iza faqihu. Khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah iza faqihu. Sebaik-baik orang dalam Islam adalah orang yang dulu ada kemahiran masa zaman jahiliyah, jika dia ada kemahiran dan kelebihan. Sayyidina Umar lebih dia samseng, debe, tak payah sebut lagi, tengok muka tembur lari orang. Kita tengok muka, tobek suara, orang kau tak takut. Tak? Sembang dia berapi. Sayyidina Umar dah ada cakap lagi. Tak? Pegang pedang, dah waktu tobek lagi, berapuk orang lari Sayyidina Umar. Maka Nabi doa Islamkan antara dua Umar, Umar Al-Khattab, Amr bin Hisham. Yang masuk Umar Al-Khattab. Amr bin Hisham Abu Jahal tetap dengan kafirnya. Allah terima Umar Al-Khattab masuk Islam. Umar masuk Islam, tuan-tuan, dia ubah tak perangai debel dia? Tak berubah. Debel situ lah. Yang berubah akidah. Dulu sembah al-asnam, sembah berhala. Hari ini sembah Allah. Dulu syirik, hari ini abdikan diri kepada Allah. Tiap-tiap malam orang yang samseng, asal-asal berasal samseng, tiap-tiap malam bangun melaungkan doa yang masyhur. Ni doa Sayyidina Umar, tuan-tuan. Wahai Tuhan, kalau semua manusia masuk dalam syurga, seorang yang masuk neraka, akulah Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku ni Sayyidina Umar. Padahal dia orang nombor 2 masuk syurga. Merendah diri, tadarru' kepada Allah, tawadhu' kepada Allah, minta Allah belah kasihan pada dia. Kuat menangis, orang samseng kuat menangis. Tapi bila nak perang, tubik mula perangai dia tu. Tidak buah tu. Dalam peristiwa hijrah, orang lalu jalan belakang, Sayyidina Umar lalu jalan depan. Sayyidina Umar lalu jalan depan. Orang lain lalu jalan belakang, selatan, timur, barat. Sayyidina Umar lalu jalan depan. Tawaf Kaabah 7 kali siap. Buka pedang, siapa nak halang aku hijrah, dipersilakan. Siapa nak halang aku hijrah, sila. Syarat kalau dia nak lah, kalau dia nak bini jadi janda, anak jadi yatim piatu, lah sekak sekolah habuk dah rubi. Tak berani tuan-tuan sekalian. Faham tak ni? Nak kabarnya sombong digunakan pada tempat yang betul. Ni dak sombong guna sama orang Islam, guna sama orang mukmin, agah guna pada sesama orang Islam. Sama-sama jemaah, sama-sama ahli qaryah, sombong. Allah sebut dalam Quran sifat orang mukmin ni lagu mana? Wa may yartadda minkum an dinih, Allah sebut. Tuan-tuan dah ingat belaka, ingat sedua tak apa dah. Ni sifat orang mukmin, dengar molek ni. Allah kata wa may yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang berpaling daripada agama Allah, Allah pilih jadi orang Islam, Allah pilih jadi pejuang Islam, tak mau tembak lagi. Allah kata fasawfa ya'tillahu biqaumin, mu tak mau, sudah aku pilih orang lain. Faham tak? Aku pilih orang lain. Siapa sifat Allah pilih ni? Yuhibbuhum. Ni sifat orang yang Allah kasih ni, yang jadi tentera Allah. Siapa dia? Yuhibbuhum. Allah kasih pada mereka. Yang pertama. Wa yuhibbunah, mereka kasih pada Allah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut, bertoleransi sesama orang Islam. Ini sifat orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tunjuk izzah dengan orang kafir, jangan tunjuk ikut telunjuk. Hari ini orang kafir boleh canggah hukum Tuhan kita, tuan-tuan sekalian. Sedar ke tak sedar? Hari ini orang kafir boleh canggah hukum Tuhan kita. Kita tengok tak ada apa-apa. Zaman Nabi kalau ada golongan ini pancung, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ganti Nabi jadi khalifah. Tiba-tiba ada selalu hak tunjuk perangai. Nabi mati tunjuk perangai lalu, iaitu tak ambuh terima syariat zakat.
Abu Bakar kirim Khalid Al-Walid, panglima perang ketika itu, pergi ke kampung itu, beritahu mereka kalau tak mau taubat, tak mau terima semula syariat zakat, kalau tak mau taubat maka pancung kepala mereka, kerana itu hukum Allah. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang murtad ni hukumnya bunuh. Jenayah paling besar tuan-tuan sekalian, murtad. Allah sangat murka. Orang kafir lain, ni Islam dah murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kalau tak mau balik semula pada Islam, tak mau taubat, tak mau terima syariat zakat semula, bunuh mereka. Lalu Khalid Al-Walid pun pergi. Khalid Al-Walid pergi, tiba-tiba terdengar bunyi azan. Di kampung itu terdengar bunyi azan, maknanya ada orang semayang. Khalid pusing semula, balik jumpa Abu Bakar. Wahai Amirul Mukminin, hak kamu suruh taubat tu, hak kamu suruh bunuh tu, mereka masih lagi Islam. Kerana masa aku pergi terdengar suara azan, menandakan mereka sembahyang. Kata Abu Bakar, kalau dia tolak syariat zakat, walaupun dia semayang, itu murtad. Pusing, bunuh mereka. Faham tak tuan-tuan? Islam ni tak boleh ambil sebahagian, tolak sebahagian, tak boleh. Beza kalau kita terima tapi tak buat, itu fasik. Mayang wajib tak? Wajib. Berapa tak buat? Malah, itu fasik. Hudud wajib tak? Wajib. Berapa tak buat? Tak apa masalah, macam-macam alasan, itu fasik. Tapi kalau kata mayang tak wajib, hudud tak wajib, murtad. Jaga-jaga molek. Faham eh? Jadi tuan-tuan sekalian, zaman kita orang hina agama Allah, kita tengok saja, itu hilang keizzahan. Kesombongan umat Islam jadi hilang tempat yang perlu. Dulu orang kafir, dia takut, dia hormat orang Islam. Bahkan timbulnya semayang syiddatul khauf, semayang dalam perang. Tuan-tuan baca ayat hafizu ala salawat was salatil wusta, jangan lepas tengah, boleh terus lagi. Slow boleh nah. Baru ni bah. Kupa habis. Mila. Buka sama. Tahu kali tuan-tuan. Satu ketika. Tuan-tuan baca hafizu ala salawat was salatul wusta dalam Quran ada kan? Jagalah kamu semayang, dan terlebih lagi semayang wusta. Semayang wusta ada ulama kata mayang Isya, ada kata mayang subuh, ada kata mayang asar. Jagalah 5 waktu, terlebih-lebih lagi semayang wusta. Lalu dalam kitab Syekh Daud Fatani kata semayang asar. Mayang asar antara semayang yang kena jaga, lebih-lebih kena jaga. Satu hari dalam satu peperangan, orang kafir nak serang orang Islam. Dia tahu tuan-tuan, orang Islam ni semayang. Ni orang kafir dulu, dia hormat orang Islam. Dia tahu orang Islam ni semayang, amang semayang, perang semayang, sehat semayang, sakit semayang, netang, nerak semayang macam. Dia tahu. Itu orang kafir dulu dah, dia tahu. Orang lain ni orang kafir dulu tegur, mudah mayang ni. Hinanya umat Islam hari ni tuan-tuan sekalian, tinggal Islam. Dulu orang kafir tahu orang Islam ni sakit, sihat ke lagu mana semayang, tak diri duduk, tak duduk nerak, dia tahu. Satu hari dia kata, kita nak serang umat Islam ni, antara strategi dia kata, kita serang kayak gini ada satu waktu asar dia panggil. Umat Islam akan semayang. Dia tahu umat Islam akan semayang. Walaupun dalam perang dia akan semayang. Jadi ada satu cadangan, kita serang masa tu lah. Dia tengah semayang, kaya rokok, kita tembak ramai-ramai, tembak biar mapuh ke habis. Rupa-rupa dia tak tahu dalam Islam ni ada semayang syiddatul khauf, semayang dalam peperangan. Betul tak? Semayang dalam peperangan, orang depan rokok, orang belakang diri. Orang depan diri, orang belakang pula rokok. Orang kafir nak tembak dah ni. Tengok-tengok depan rokok, standby nak tembak. Tengok-tengok orang belakang duk rokok. Alah padang. Apa budak gini? Rupa-rupanya semayang syiddatul khauf. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Orang kafir dia tahu
orang Islam ni sangat jaga perintah Tuhan. Zaman tu lah. Zaman kita orang kafir boleh lanyok gitu ya. Nah, boleh lanyok gitu je hukum Allah Ta'ala. Kita orang Malaysia Islam paling ramah. Senyap hak teruk lagi jadi tali baru orang kafir. Ni teruk lagi. Tuan-tuan sekalian, antara sebab orang kafir boleh canggah hukum Allah kerana di belakangnya ada tali barut dari kalangan orang Islam. Sejarahnya membuktikan daripada dulu skripnya sama, cuma pelakon je lain-lain. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan sekalian, itu nak cerita a'izzatin azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut dengan orang Islam, a'izzatin 'alal kafirin, dan berkerah sesama orang kafir, bertegah. Bukan makna jumpa orang kafir kena tembak, bukan. Kafir dia banyak, muahad, musta'man, zimmi, harbi. Maksud sini kafir harbi yang menyanggah hukum Allah. Kita kena tegah lah. Boleh faham tak boleh ustaz lagi nak sokong kita. Kita hidup nak suruh orang sokong ke nak redha Tuhan? Nak orang sokong ke nak redha Tuhan? Nak redha Tuhan. Hak teruk gila ni ada orang ngaji. Mu nak redha Tuhan, asal masuk dalam dia. Nak redha Tuhan, duduk atas jadah, dia mengaji pula. Tuan-tuan, dalam Quran sebut waridwanullahi akbar. Redha Allah paling besar. Tuan-tuan kerja, cari rezeki, nega, duduk dalam politik ke, jadi JK masjid ke, apa saja untuk dapat redha Allah. Tiba-tiba buat mengaji, tuan-tuan, tak ada redha Allah hari kiamat. Tak ada pakai kepih haram kita, tuan-tuan. Allah tak redha. Sebab tu Allah sebut ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, marilah Allah panggil, Allah jemput masuk dalam syurga. Ya, kenapa? Radiyatan mardiyah. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah, mereka dapat keredaan Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan ustaz, baru nak start pun tak juga. Tak belaka, orang kampung biasa ya. Orang kampung kerja buat rumah, kerja takak ikan, tapi taat pada Allah, masuk syurga tuan-tuan. Masuk syurga. Tak nanti ustaz. Taat pada Allah. Allah kata lah, Allah kata bibi lah, Nabi kata sisi lah. Tak ustaz pun, taat pada Allah, syurga tempat kita. Tapi kalau ustaz pun, kalau tak yakin dengan Tuhan, tak masuk syurga juga. Boleh faham jadi tuan-tuan sekalian, sifat nombor 2 ni sombong dari kalangan orang miskin. Sombong orang kaya Allah marah dah, marah juga. Tapi di kalangan orang miskin Allah terlebih marah. Nak naik onda bulat nenggok nak sombong nak tegur orang. Jalan sehala, faham tak? Hak menguasa kereta je kan, tembur kereta dengan motor, kereta dengan motor, kereta dia lalu, kereta epek apa nak masuk dalam lokal, epek dia lalu, naik onda kak sombong. Tak ada langsung kat tangan terima kasih nak ke bos. Contoh tu, contoh mudah. Nak kabarnya. Duk kata mungkin surah ada orang cetong dia motor nak cabut tayar. Maknanya miskin sombong dah tuan-tuan. Bukan hina orang miskin ni, miskin dah hina. Hina kerana sombong itu. Orang kaya sombong Allah marah. Maka terlebih lagi orang susah tapi sombong. Kita pergi atur bantuan, mau orang mana? Oh tanya lagi orang mana? Orang mana apa? Tanya lagi. Dia susah dah tu. Rumah dia tuan-tuan stik utuh, stik bukan tolak stik pas utuh rumah. Kita pergi atur bantuan, tanya mau orang mana? Tanya lagi. Kalau orang warna sekian-sekian minta maaf balik ambak tuan-tuan. Padahal rumah nak utuh, nak sombong lagi. Faham lagi? Nak khabar tuan-tuan, kita tak layak sombong. Yang layak sombong Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, antara ciri orang sombong ni saya nak sebut sikit lah. Dia kawan milih gaul dengan orang pilih. Orang tarah bawah-bawah tak ayam,
Orang tarah biasa-biasa, wi salam. Dengar suti-suti, Assalamualaikum. Tak jawab. Kerana orang susah. Kalau orang kaya, koprak, tak wi salam, dia wi salam dulu. Salam siu tangan siap, ngapu, nak kebonnya pilih. Ini ciri orang sombong. Jangan ada sifat ini. Nabi Allah Ta'ala tegur tuan-tuan sekalian. Kesalahan ini bukan kerana sombong, nak beri ibrah pada kita. Tuan-tuan pernah dengar ayat Abasa wa tawalla. Aja dengar ayat tu. Abasa wa tawalla ja'ahul ama. Abasa, berpaling. Wa tawalla, pusing saat datang orang buta menegur Nabi. Wi salam. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, wi salam. Nabi tak perasan, Nabi tak jawab, Nabi musing. Kerana tengah layang golongan bangsawan. Terus lalu ayat Allah tegur, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Musing mudak layang wahai Muhammad, orang buta wi salam. Nampak tuan-tuan? Sebab tu Nabi kalau cakap dengan orang, bukan paling muka, dengan tubuh-tubuh pusing. Nak khabar Nabi layang habis orang. Kecil besar, kaya miskin, Nabi layang habis. Tiba-tiba kita layang orang ikut pangkat. Buat majlis walimatul uruh, orang miskin suku, orang kaya suku. Orang kaya daging, kambing golek, lembu tergolek, ada dah ke? Lembu nerak nungging. Orang miskin ikan masin. Nasi khutuk tak masuk. Maknanya membeza-bezakan layanan. Ini ciri-ciri orang sombong. Tuan-tuan, kita orang surah jangan ada sifat ni lah. Kita orang surah ni bukan saja semayang ya, perangai kena jaga, jangan ada sifat sombong. Baik. Baru Nabi masa. Yang ketiga tuan-tuan, wattama'u minal ulama. Sifat tamak dari kalangan ulama. Maknanya apa tuan-tuan? Menjual agama dengan harta benda yang sedikit. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ada ilmu agama, jual agama. Benda betul dok kata, salah dok kata, takut nak bunyi. Tuan-tuan, agama ni asah ke pusing. Tak usah kita tukar hukum, halal jadi haram, haram jadi halal. Kita diam pun Allah Ta'ala laknat dah. Diam ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang tutup mulut, dia tahu benda tu haram, dia tahu benda tu haram, tapi tak mau sebut kerana takut kepentingan peribadi, takut tergugat. Maka tuan-tuan, orang ini kata Allah Ta'ala dilaknat oleh Allah. Ayat yang kedua Allah kata lebih kurang je bunyi, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran kerana takut kepentingan peribadinya, tergugat tuan-tuan sekalian. Maka Allah Ta'ala kata ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Hak makan tu bukan nasi masuk dalam perut, hak makan tu api neraka yang masuk. Jadi tuan-tuan sekalian, ada nanti orang biasa, kalau ulama tak jujur, tak selamat juga. Jadi tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang keempat, qillatul haya minan nisa. Golongan keempat yang Allah paling benci, sedikit malu dari kalangan orang perempuan. Dan memang sungguh berlaku zaman kita. Zaman dulu, malu ni sifat laki, sifat puan, tapi lebih pada orang puan. Kuat ni orang lelaki, orang puan dia belaka, tapi kuat itu lebih pada orang lelaki. Orang puan boleh akak berat, boleh, tapi orang lelaki lebih lagi lah. Tengok pertandingan akak berat dah sama. Juara orang puan nak tanding hak lah kan dia orang lelaki, tak dihawan dah. Nak khabar dia kuat, tapi orang lelaki lebih bagi yang gagah ni. Tapi bagi yang malu, kata Nabi, al-haya'u hasan. Malu itu bagus, walakin fin nisa'i ahsan. Tapi bagi orang puang terlebih bagus, kata Nabi. Malu. Hari ni orang kafir tahu hadis ni, maka dia buang sifat malu. Tak ada malu. Ni baru viral.
Minta maaf dah lah. Orang puan manjak apa. Nak selfie manjak tu. Tuan-tuan, saya bawa ipuh. Manjak. Kita dah ayah haji je. Manjak Kuala Terengganu. Manjak. Bukit besar. Allah pelihara kalah Terengganu. Cik manjak kali. Selfie. Orang lelaki dah haji. Ni orang puan tuan-tuan. Ini zaman kita. Jadi tak malu. Dulu orang lelaki piwi, lain orang puan piwi, dia kata kau orang lelaki. Berubah tuan-tuan, memang sungguh akhir zaman ni orang puan hilang malunya. Orang tua-tua kata tina garik. Kita kata apa pula garik, apa dah isa ke asar ke? Rupa-rupanya betul zaman kita ramai garik tu biar. Nah, dia naik atas motor satu-satunya yang dibenarkan motor ego. Sombong tak boleh. Ada yang boleh sombong ni. Motor ego. Naik atas motor ego, tonggek 2 orang. Kita nak pergi ngajar. Dia baru tubik. Derek kata fit light. Nak tamu tengok, salah tengok. Mari kat ngajar, dia ingat. Nak ngajar apa tadi? Anda ingat? Nak khabar tuan-tuan ni. Zaman kita lah. Anak puang kena jaga. Garik baru tubik. Pasal malam muka dia. Ada muka dia, bukalah pasal malam. Nak khabar tuan-tuan, ini zaman kita. Jadi kurang malu. Nabi ajar apa tuan-tuan? An-nisa akhaf aftal. Orang puan lebih sembunyi, lebih mahal harganya. Batu semayang, orang lelaki afdal masjid, orang puan afdal di rumah. Rumah lah serambi lah bilik afdal. Lagi sembunyi lagi afdal. Hak afdal masjid orang lelaki. Dan orang puan mari kat masjid, dia nak dengar. Tak puas. Tapi hak asas semayang di rumah afdal. Nak khabar lebih sembunyi, itu sifat orang perempuan. Allah lindung dia sampai tahap tu. Sebab dia hakikatnya lebih mahal pada kita orang lelaki tuan-tuan. Orang puan ni, kalau dia salihah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Mah tuan-tuan, orang tak atas lambu. Mah. Kalau orang gantung kat garah kereta tu bukan mah betul tu. Mah betul orang tak gantung garah kereta. Gantung atas lambu ada sekilo. Kat garah kereta 100 gram. Orang tak gitu. Dah, orang tak lah peti besi. Peti besi hak tebal. Mangga pula besar nombok. Dote pula tu. Susu ujung kali lah, bawah katil ujung kali. Nak masuk takut. Tikus macam-macam ada. Nak khabar susunya mah sebab barang mahal. Orang puan ni lebih mahal pada mah. Sebab tu Allah tutup dia. Pakai tudung, pakai apa tuan-tuan. Kerana dia mahal. Kita orang tengok kita tak akan baju. Orang terliur. Kita lah ayah haji duduk tepi jalan tak akan baju. Orang terliur dah. Tak terliur mutah ada. Tu dah. Maknanya bulu sengit belah ni ada, belah ni tak ada. Orang tengok Allah. Geli aku mana. Orang puan tak payah tak akan baju, pakai baju orang terliur dah. Itu hebat Allah Taala buat dia. Sebab tu Allah suruh lindung. Maka Allah letak perhiasan paling mahal orang puan ni malu. Nak keluar ada hapting keluar. Tak ada hadak keluar. Newo saja tak ada kerja orang puan. Jalan ngalih keluarga apalah ni 2 orang tabarruh pula soleh maju ketak kelemak jalan petang-petang pukul 7 nak mana? Jadi hilang malu tuan-tuan sekalian. Maka Allah paling benci orang perempuan yang hilang mahkota paling mahal pada batang tubuhnya, iaitu malu. Tuan-tuan, memang berlaku zaman ini bukan sahaja mengorak ajak zina, bukan orang lelaki orang perempuan ajak. Rupa-rupanya bukan saja-saja Nabi sebut dalam hadis Nabi 7 golongan yang Allah lindung hari kiamat, yang dilindung bawah arasy Allah, dan kan orang lain panah ketik dia dilindung oleh Allah Ta'ala. Antaranya rajulun da'athum ra'atan za jamalin wa mansabin. Seorang lelaki diajak oleh perempuan yang comel, ada pangkat, keturunan molek, comel cukup lekat. Duduk berdua dalam bilik, orang puang ni ajak, marilah berzina dengan saya. Tuan-tuan, kalau kita balik awal, tiba-tiba kata Nabi, lelaki ni jawab, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Dia boleh jawab gitu.
Kata Nabi, orang ni Allah lindung di hari kiamat jadi VIP Allah. Dan memang berlaku. Zaman salafus salih ada seorang lelaki pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, bini tak ada. Lalu rumah pelacuran, dia tengok rasa nok je. Lalu balik rasa nok. Akhir sekali kupu pitih. Nak nikah mahal. Zaman tu lah, zaman kita kau mahal. Kupu pitih. Cukup pitih, masuklah rumah pelacur. Cukup pitih lah. Tak ada orang marah dah tuan-tuan. Masuk. Pilih dah hak mana, masuklah bilik lah. Tiba-tiba masuklah bilik, tubik peluh, ketua tubuh. Orang puan terajak berzina. Terpacur di mulut dia, inni akhafullah rabbal alamin. Tubuh ketua ni, aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Pung, tembak lari. Ini orang yang hebat di sisi Allah. Rupa-rupanya memang ada akhir zaman ni tuan-tuan, orang puang yang mengajak pada kerosakan. Hilang habis rasa malu. Jadi itu nombor 4. Yang kelima, hubbud dunya minasyuyukh. Lampau kasih pada dunia dari kalangan orang tua. Dunia jadi mazra', tempat tanam. Khija lah, asal jangan buat benda haram. Niat kerana Allah. Carilah piti, carilah apa nama rezeki yang halal. Jadi mazra'. Jangan jadi tempat macam tempat tu lah kita duduk, tak ada alang lain lah. Siapa sanggup bahan rasuah, siapa sanggup bahan piti orang, siapa sanggup khianat hak orang, tuan-tuan sekalian. Maka cinta dunia yang terlampau ini Allah benci. Maka yang paling Allah benci orang tua. Tua dah, tapi gila ke dunia, dah ingat surah bala lagi. Nabi pesan tuan-tuan sekalian, masuk umur 40 tahun, itulah gambaran kita mati. Masuk 40, kalau naik haji tiap-tiap hari lagi, beratlah tu tuan-tuan. Tahu naik haji tiap-tiap hari, dah haji. Tak salah main dah haji, tak salah, tak haram pun. Tapi maidang siapa tak pergi mayang. Maidang siapa orang bang awak tak tahu. Maidang punya pasal 40 dah. Dah ingat surah bala, itu tanda kemungkinan mati kita begitu tuan-tuan, walaiyazubillah. Bukan makna orang muda tak payah mikir bab ni, bukan. Mati tak kira bila. Tapi nak beritahu kalau tua masih lagi lalai daripada Allah, itu golongan yang Allah sangat benci. Kemudian wal kasalu minasyubban. Yang seterusnya tadi orang tua, ni orang muda pula. Sifat malah khija dari kalangan orang muda. Orang tua tak khija, Allah tak berahi juga. Malah ni Allah berahi, tak berahi belaka. Tapi bila mari orang muda, kudrat dia banyak, tenaga banyak, tapi duk makan piti mak ayah gitu. Umur 25, 28, 30, tak khija. Allah sangat benci, kata ulama. Nak khabar sampai tahap tu Islam aja. Orang muda kena cari rezeki. Dan Nabi kata keluar pagi, balik petang, ikhlas kerana Allah, cari rezeki halal. Allah ampun dosa daripada pergi sampai balik. Tu indahnya Islam tuan-tuan. Cari kerja pun Allah ampun juga dosa. Anak khabar jangan mengganggu. Sebab tu mengganggu tak ada dalam Islam. Yang ada orang Melayu je ada. Buat benda ni, tanah anggur. Ingat tanah anggur sungguh. Nganggur rupanya. Dalam Islam tak ada. Kalau ada orang Melayu, buat benda nganggur orang Melayu je. Sebab apa dia pergi interview, lepas tu duduk dulu. Duduk saja. Itu bukan orang Islam. Ciri orang Islam ni tuan-tuan. Bukan makna dia orang kafir, bukan. Ciri orang Islam sebenar, tak boleh kerja situ, cari kat lain pula. Interview duduk dulu, cari kat lain pula. Tak boleh kat lain, susah nak kerja orang. Kerja diri lah. Jual air nyok, susah apa? Ada orang kata, jual air nyok, ingat ada untung lah. Jual air lah untung sekali. Betul tak? Kerja ni banyak tuan-tuan. Jangan duduk saja malah. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi dari kalangan orang muda. Yang kemudian kata tuan-tuan Syekh, warjur'u minas sultan. Zalim dan jahat dari kalangan sultan, raja-raja dan pemerintah. Orang biasa jahat Allah benci juga. Rakyat jahat Allah benci juga. Tapi pemerintah jahat terlebih Allah benci. Zalim ni kalangan pemerintah ni tuan-tuan, dah habis makan lah, dah habis
tak cukup tepat nak carilah untuk dapat kemaafan hari kiamat, kerana jahatnya untuk rakyat jelata. Hari kiamat tuan-tuan, lepas kita dihisap amalan, letak atas timbangan amal, ada golongan yang amalnya lebih, kebaikannya lebih pada hak jahat, maka dia berasa sedap dah. Maka tuan-tuan jangan ingat habis situ, dah habis lagi. Allah akan panggil pula, duduk depan, Allah tanya seluruh manusia atas padang mahsyar, wahai manusia, ini dia fulan ibnu fulan. Allah sebut nama kita, Ahmad bin Muhammad contoh. Ini dia fulan ibnu fulan. Siapa di sini yang nak tuntut bela dengan dia? Tuan-tuan, kalau orang jahat dengan orang seorang mari tuntut bela. Dan kalau pemimpin tuan-tuan, kalau pemimpin dulu janji nak turun minyak, pas naik, turun 5 sen naik 2 sen, contohlah, ke marah, contoh, dah janji menawak, minyak turun dia naik macam, minyak dunia turun dia naik macam. Buat jahat, mu nak apalah kaya, rakyat susah. Tuan-tuan, orang mukmin tak nanti dia susah. Selama dia susah, sudah cukup dia rasa susah. Itu sifat orang mukmin. Tuan-tuan, Allah kata siapa nak tuntut bela, cuba bayang pemimpin, habis rakyat main tuntut bela. Tuan-tuan, Allah beri pahala dia ni ke orang, beri pahala ke orang, beri pahala ke orang. Dah, fa in funiyat hasanatuh, kata Nabi, bila bagi pahala ke orang hak tutup bela, habis pahala dia, dah nak faham mana pahala. Dalam keadaan orang masih lagi tutup bela, pahala dia habis dah. Allah kata ambil dosa orang tu, timpa atas dia. Oh tuan-tuan, boleh sakit lagi kiamat buat jahat ke orang ni. Buat jahat dengan Allah, kita boleh taubat nasuha. Bukan makna suruh buat, bukan. Taubat nasuha, taubat, jangan tangguh. Tapi buat jahat dengan orang tuan-tuan, kita taubat dengan Tuhan, air mata darah pun Tuhan tak terima kalau kita tak minta maaf dengan Tuhan dia. Boleh faham tak? Sebab tu Khalifah Harun Ar-Rashid, penasihat Harun Ar-Rashid, dia rotang anak Harun Ar-Rashid tanpa sebab. Anak khalifah, bukan anak Perdana Menteri ni. Khalifah ni jawatan lebih tinggi pada Perdana Menteri. Zaman dulu, zaman Nabi dulu tuan-tuan, zaman khilafah dulu, Perdana Menteri dipanggil gubernur. Gubernur Mesir, gubernur Turki, yang memerintah gubernur ini khalifah. Anak pada khalifah ketika itu, ulama penasihat bagi khalifah panggil, dia rotang tanpa sebab. Menangis kawan tu, menangis kawan ni, ngadu kayah dia, ngadu ke khalifah. Tok guru ni rotang aku tanpa sebab. Khalifah tanya, apa Syekh rotang anak aku tanpa sebab? Syekh ni kata aku nak ajar anakmu betapa sakitnya rotang tanpa ada sebab, supaya bila nanti mungkin kalau dia gatimu, dia tak akan seksa manusia tanpa sebab. Faham tak? Oh gitu. Maknanya supaya dia kalau jadi pemimpin, jangan buat jahat ke orang tanpa sebab. Nak kabar teruknya dosa dan akibat orang yang buat zalim pada orang. Wama tidak ada lizalimin min ansar, tidak ada bagi orang zalim hari kiamat dari kalangan pembantu-pembantu. Tuan-tuan, orang banyak dosa setara mana pun Nabi akan tolong, cuba tolong, beri syafaat. Tapi orang zalim tak ada seorang pun akan tolong. Boleh sakit hari kiamat. Jadi tuan-tuan, itu yang seterusnya. Yang seterusnya tuan-tuan, al-jubnu minal ghuzzat, sifat penakut dari kalangan tentera-tentera. Tentera kena berani, tiba-tiba penakut. Dalam Islam tuan-tuan sekalian, perang tak diajar, yang diajar pertahan diri. Islam tak pernah ajar perang. La tatamannau liqa'al adu, jangan cita-cita nak perang. Islam lagi boleh cara aman, lagi boleh berhadapan cara yang aman tanpa pertumpahan darah, lagi itulah guna cara aman. Tak ada cara menaikkan tumpah darah, barulah kita bangkit mempertahankan diri. Dalam zaman Nabi start banyak perang tu, bukan Nabi mula, orang kafir mula, Nabi mempertahankan diri. Maka la tatamannau liqa'al adu, jangan cita-cita untuk perang. Tapi Nabi kata fa iza laqitumuhum fasbutu, tapi kalau orang kafir dah serang kita, jangan kita tembur lari.
Orang kafir dah hina kita, jangan tembur lari. Tetapkan kaki istiqamah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tembur lari daripada medan perang, kata Nabi SAW, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqi, dia telah cabut ikatan Islam daripada tengkoknya. Nabi tak sebut tangan, Nabi tak sebut kaki, Nabi sebut tengkok. Orang ni tuan-tuan tak ada tangan boleh hidup tak? Boleh. Tak ada kaki boleh hidup. Tak ada tekok, matilah dia. Seolah-olah matilah Islam bila kita lari daripada perjuangan. Makna begitulah tuan-tuan. Orang takut kepentingan diri dia lari lebih daripada takut Islamnya lari. Tuan-tuan, kita kena takut Islam kita cabut. Kena takut, kena jaga Islam. Begitu. Kemudian kata Tuan Syekh, wal ajabu minaz zuhad, orang yang zuhud, dunia dak duk hati dah. Dia kaya, dunia dak duk hati, pemurah, baik, zuhud. Tapi ada pula penyakit al-ujub. Ni bahaya tuan-tuan. Baik-baik dah, mari ujub. Oh, aku bagus kali, tak pakai gawah lalu. Penyakit ujub. Akhir sekali, warriya'u minal ubbad, riak dari kalangan orang kuat ibadah. Allah ni wah ngelah lah. Muka senyum-senyum, jangan awak muka poseng itu. Nak habis dah ni. Yang ngelah kata Tuan Syekh, warriya'u minal ubbad, riak dari kalangan orang buat banyak ibadah banyak dah, bagus dah, tiba-tiba riak, cuma nak tunjuk ke orang, buat sesuatu kerana orang ni tuan-tuan, sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik dia nak tipu Allah, rupa-rupanya dia tipu diri dia sendiri. Wa iza qamu ila salah, bila mereka ni sembahyang, qamu kusala, berat ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Kita kena perhati diri kita. Bukan munafik akidah ya, munafik akhlak. Wa iza qamu ila salah, bak semayang, qamu kusala, jadi berat, tak laju. Tu imam buih mulut, betulkan sah, dia buat bodoh ya. Lepas tu kau mat tukar, lepas tukar, takut tak dengar, padahal dengar. Betulkan sah, tepik tu imam, dia buat bodoh. Apa mu lah, dia kata ke tu imam, lagi muda rokok, aku tak masuk. Padahal Nabi nak semayang ni, lagi tak masuk lah, sah Nabi tak start. Nabi orang lembut, tapi Nabi berubah jadi bekeng kalau buat semayang. Tuan-tuan tolong jagalah. Oh, sini bagus, kat lain, saya sebut tadi tu kat lain. Sini bagus. Nak mengadap sultan boleh tak buat barang-barang? Sultan boleh tak? Dalam bilik balai mengadap boleh buat barang? Semua duduk tetik terning tu tak? Duduk sama, tangan atas peha belaka. Kursi dah duduk kursi orang, tulis dah nama. Betul tak? Baju seragam, sapin, tanjuk, kemudian buat barang. Hak nu saya sila panggung, hak nu kaki tak atas, hak nu tangan gini boleh. Lepas sultan nak kena napa lah. Tu baru sultan. Hak kita semayang ni ngajak Malikul Muluk, raja segala raja, sultan bagi segala sultan. Masuklah duduk dalam sah. Kata Nabi, sahabat aku ni kalau boleh mengundi. Faham tak? Kita mengundi 4 tahun kali lah. Betul tak? 4 tahun kali mengundi. Sahabat Nabi ni kalau boleh tambah segi mengundi, akan tambah segi. Mengundi sorpang. Lastahammu, kata Nabi, sahabat akan mengundi siapa duduk sorpang. Kalau boleh gocoh. Kita dah gocoh dengan tu imam sebab suruh dia masuk sorpang. Marah ke tu imam. Tuan-tuan, berebutlah. Inna rahmata tanzilu alal imam. Rahmat paling besar, pahala paling besar lah semayang turun pada imam. Summa ala man ala yaminihi, kemudian hak belah kanan imam. Summa al-awwalu fal awwal, hak belakang. Akhir sekali hak belakang sikit sekali. Hak depan paling banyak. Bukan nak khabar hak duduk belakang tak pakai, tak pahala juga. Kerana dia mari masjid daripada duduk hari terus. Tapi kalau boleh so depan kosong, berebutlah. Ni aku silamu, mu sila aku silamu lah, setan duduk situ. Balik awal. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, amalan bagus dah. Orang munafik ni nak semayang jadi berat. Yura'unan nas. Soal ni saya nak sebut ni.
Dia buat amalan yura'unan nas untuk ditunjuk pada manusia. Orang dak tengok dak buat lah. Jadi tuan-tuan, kita beribadat kerana Allah, bukan kerana manusia. Dan ustaz ada orang tanya, biasa soalan ni. Dan kalau kita di rumah dak mayang sunat, mari masjid mayang sunat, riak ke ustaz? Boleh jadi riak. Tapi tuan-tuan, dalam sudut lain ulama kata, memang mari masjid ni dia akan mari semangat lain. Al-arwah junudun mujannadah. Bila sama-sama orang mukmin ni tuan-tuan, rohnya jadi semangat. Tuan-tuan, saya sendirilah, kadang-kadang khabar ke orang rumah, mari duk orang tubuh orang rumah tahu lalu. Tahu apa? Orang rumah kata, abang dak ngajar lah ni. Dalam sebulan tuan-tuan, biasa penuh jadual. Bulan ni 2 hari lepas ni tuan-tuan, saya cuti pergi balik kampung Melaka tu. Mari dak orang tubuh. Apa dak orang? Orang rumah kata, bak dak ngajar. Rupa-rupa dak mari masjid ni tuan-tuan. Bukan kerana dak ngajar itu, kerana dak jumpa orang-orang baik dalam masjid ni, roh jadi kurang. Begitu rupanya. Roh kita jadi lemah. Sebab tu bila kita mari masjid, jadi semangat nak mayang sunat. Maka semayang. Dah lagu mana kalau riak, kata ulama, buat. Ingat tak pesanan Tok Guru Harun Deng belum dia meninggal? Beramal sampai ikhlas, jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Beramal sampai ikhlas, jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Gi masjid biar sampai tua, jangan tunggu tua baru nak pergi masjid. Sedekah sampai kaya, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Comel kalah dia. Jadi tuan-tuan, yang Nabi suruh tinggal riak, bukan amal. Tiba-tiba kita takut riak, kita tinggal amal. Dah bila nak beramal? Sampai mati tak beramal. Jadi buat. Mula-mula biasa dia mari, orang tengok. Allah bisa tegar, biasa. Lama-lama jadi biasa. Buat. Dia mari lawan. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli ria'un. Tarkul amal li ajli ria'un. Kita tinggal satu amal kerana takut riak, itulah riak. Nak mayang sunat kan jadi riak, tak payah mayang, itulah riak. Wal amalu li ajli riya'in syirkun. Dan beramal pula memang betul-betul untuk riak, jadi syirik. Maka lagu mana nak buat? Jangan riak, jangan syirik. Teruskan amal. Faham tak? Jadi tuan-tuan, beramallah. Lindungi, buang sifat-sifat riak tunjuk ke orang ni tuan-tuan. Kerana Allah sangat benci orang yang beramal kerana orang. Beramallah kerana Allah. Ciri-ciri orang ada ikhlas ni banyak lah. Ada ikhlas ni banyak. Kadang-kadang pahala tu kalau ikut pahala dia boleh masuk syurga, tapi kalau ada ikhlas Allah tolak. Contoh surah kapek dia beri, peka dia beri, kipas dia beri, habis dia beri. Tiba-tiba orang masjid dia ingat nak beri penghargaan. Orang masjid dia ingat kita sangat menghargai, tak sebut nama dia. Dia kata, apa orang masjid tak sebut nama aku? Lepas tu ngajuk, tak bagi 8 bulan. Ngajuk kerana orang tak beri penghargaan tuan-tuan. Saja-saja yang dia sumbang, Allah tak terima. Jadi kena jaga hak tu, memang payah. Dan buat baik tuan-tuan, buat baik, khalas, itu ikhlas. Khalas, orang tak puji, orang tak sebut nama aku, biar, khalas. Itu baru ikhlas. Ni dah saya ikhlas tapi tak ada tu. Saya ikhlas dah tapi sebut nama saya. Ada ikhlas tu. Macam orang bibitih orang tak. Saya ikhlas saya kabur ikhlas. Itu kerja Tuhan. Kita beri kerja Allah Taala, nilai ikhlas dan ikhlas. Jadi tuan-tuan, antara ciri dak ikhlas, orang dak puji jadi dak sedap. Orang dak angkat dak sedap. Dan berakhir ungkit pemberian. Kita buat baik orang, orang tu lupakan kita berukit aku kerana aku dulu dia jadi gini, kita ukit kebaikan. Itu tanda dah ikhlas. Bazir habis apa yang kita buat selama ni. Jadi tuan-tuan, lepas buat sesuatu, khalas, serah pada Allah. Orang nak puji ke, orang nak ingat ke, khalas. Itu makna ikhlas. Boleh sekadar itu saja untuk malam ni. Minta maaf kerana ambil masa yang panjang, kerana bukan semua boleh mari ni. Bulan 3 minta maaf khabar awal-awal, tak dah nak mari. Akan datang pula lah.
Dak. Bulan-bulan depan ni kena beri jadual ke apa nama Pulau Pinang minta pula. Bulan 3 ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan 10 ciri tadi tak ada lah dalam diri kita, kalau ada jadi muhasabah untuk kita buang sama-sama insya-Allah. Jadi malam ni ada satu pengumuman. Malam ni saya bawa tuan-tuan sekalian, saya baru berapa hari lancarkan album pertama lah, album sulung, album lagu-lagu nasyid adaptasi daripada zikir dan selawat, yang direkod di studio Intim dan edaran Intim Record. Kenal kumpulan Intim? Tak kenal? Kenal eh? Belah ni tak kenal? Tak kenal maaf. Kenal Metallica maaf. Metallica. Kumpulan Intim. Jadi CD ni baru lagi. Panah-panah lagi tuan-tuan. Jadi hutang lah. Jadi tuan-tuan nak beli belakang ada insya-Allah. RM20 saja. Album sulung saya. Selawat-selawat, doa, zikir biasa kita dengar, saya ubah jadi lagu baru yang segar, diiringi dengan muzik-muzik yang apa nama kontemporari. Dengar tu tak puas lah insya-Allah. Setakat hari ni tiap-tiap hari orang beli, dan ada orang beli nak beli pula 2. Maknanya gitu tuan-tuan sekalian. Kenapa dia kata kereta saya ada 3, nak beli 3 lah. Jadi tuan-tuan belakang ada insya-Allah. Di samping itu ada barang-barang lain, antaranya Kasturi Omar. Omar ni bukan Sayyidina Omar, Ustaz Muzani Abdul Rahman. Tu Kasturi Omar. Tuan-tuan tak mau beli pun pergi kat sahabat kita belakang tu, dia akan calik lah tuan-tuan baru. Sebab ada orang dia tak mau lalu pun. Lalu pun tak. Orang calik dia buat sombong. Calik. Dia tak baru pun. Siapa kat kereta baru-baru. Siapa kat kereta dia cium. Pusing mula. Faham 4 water. Maknanya jangan sombong mana. Belakang tu ada. Tuan-tuan ada acing gelak tobik kau itu ni. Belakang ni. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Bergurau senda, ada kasar bahasa saya mohon maaf. Yang baik pada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Qulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.